لمحات ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Pertanyaan di lepas wabak yang kita akan sediakan kepada Ustaz Saleh Al-Zakri selaku pengajar dan pembina bagi kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Terusnya yang kita raikan Tuan Guru Haji Abdullah Allah Ta'ala, seterusnya pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin muslimat, para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kumpulan perhimpunan kita pada pagi jemaah yang penuh barakah ini mendapat keberkatan yang daripada Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan kita, dipunyaikan ilmu yang bermanfaat, berkat junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk makluman semua, InsyaAllah Fadil Ustaz Saleh Al-Zakri akan mulakan pengajian dahulu menggunakan kitab 500 solat dalam solat. Kemudian dalam selesai pada sesi pertama akan disambung dengan Fadilatul Syekh Ulagi, insyaAllah. Jadi tanpa menyerahkan masa ini, saya menyerahkan majlis kepada Fadil Ustaz Saleh Al-Zakri untuk memulakan majlis kita pada pagi ini, dan saya minta agar sama-sama kita dapat berikan perhatian yang sebaiknya, dapat menjaga adab di dalam majlis. Yang ada headset telefon boleh kita silentkan supaya tidak mengganggu kajian kita pada pagi ini. Jadi tanpa menggunakan masa, saya mempersilakan Fadil Ustaz Saleh Al-Zakri untuk mungkin memulakan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Dengan segala hormat yang saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'. Yang saya hargai pengerusi majlis Al-Fadhil Ustaz Siraj, yang saya sanjungi lagi saya raikan Tuan Guru Haji Abdullah Hafizahullah Ta'ala, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para santri, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita pada pagi Jumaat ini. Alhamdulillah, minggu ini kita dapat berkumpul meneruskan rutin mingguan kita di Zawiyah Nasiriyah, mengikuti kuliah duha. Dan insya-Allah saya akan memulakan pengajian terlebih dahulu, lebih kurang dalam 30 ataupun 40 minit sebelum disambung oleh tuan guru kita. Jadi kita sambung semula kitab yang kita dah mula baca sebelum ini, iaitu kitab 500 sunat-sunat di dalam solat dalam mazhab Syafi'i, karangan Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi kita akan sambung semula pembacaan kitab tersebut. Maka yang lebih elok
untuk kita sama-sama dapatkan kitab ini. InsyaAllah bagi yang nak dapatkan kitab ni boleh beli online, beli saja di online ataupun dijual di maktabah yang terdekat, contohnya Maktabah Darussalam ada jual, ataupun insya-Allah Zawiyah akan dapatkan beberapa nuskah untuk dijual di sini untuk kegunaan semua, supaya bila kita ada kitab semua ni lebih memudahkan kita, insya-Allah. Jadi kita sambung semula bacaan yang kita dah mulakan sampai ke sunat yang ke-25. Kita akan mula pada sunat yang ke-26 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qat'u hamzatil jalalah fit takbir. Kita dah baca daripada sunat yang pertama sampai ke sunat yang ke-25 daripada sunat sebelum masuk ke dalam solat. Kemudian sunat ketika melafazkan niat. Jadi kita pada sunat yang ke-26 kita terus masuk kepada sunat ketika di dalam solat ataupun ketika nak memulakan solat. Kata Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, sunat yang ke-26 ialah qat'u hamzatil jalalah fit takbir, iaitu membacakan takbir Allahu Akbar dengan hamzatil qat', iaitu dengan Allahu Akbar. Difaham di sini bahawa dengan tidak membacakan hamzatul jalalah di dalam Allahu Akbar, contohnya seseorang itu menyambung takbirnya dengan niat, contohnya dia niat usolli fardhu zuhri ma'mumanillahu akbar, contohnya. Dipaham di sini bahawa tidak diharamkan untuk membuat sebenarnya sedemikian. Maksudnya kalau buat macam tu masih lagi sah solatnya. Sebab apa? Kita faham di sini apabila Habib menyatakan bahawa membaca takbir dengan hamzatul qat adalah sunnah, maka difaham sebaliknya adalah difaham sebaliknya bahawa tidak diwajibkan untuk memulakan takbir dengan tidak diwajibkan untuk memulakan takbir dengan hamzatul qat. Sebaliknya sunat sahaja. Maka sesiapa yang menyambung takbirnya dengan niat, contohnya usolli fardhu zuhri ma'mumanillahu akbar, jadi dia tu sambung dengan lafaz niat dia itu dengan takbir. Difaham di sini bahawa perbuatan macam tu masih lagi sah, cuma ianya bersalahan dengan sunat. Adapun yang kita amalkan, maka itulah adalah apa yang kita amalkan tu, iaitu dengan Allahu Akbar, itu adalah sunat. Jadi sekali kita faham bahawa menyebut Allahu Akbar dengan hamzatil qat itu bukanlah wajib, sebaliknya sunat. Jadi akan dapat pahala sunat dekat situ. Tetapi dekat takbir sendiri ada beberapa syarat dekat takbir. Contohnya tidak boleh ditambah huruf waw sebelum takbir. Maka tidak boleh disebut wallahu akbar. Jadi dia tidak sebut hamzah, dia tidak baca hamzatul jalalah dekat situ dengan hamzatul qat, tetapi menambah huruf waw tidak dibenarkan di dalam takbir. Di dalam syarat-syarat takbir dia tidak boleh masukkan, dia tidak boleh tambah huruf waw di hadapan wallahu akbar, itu tidak dibenarkan. Maksudnya tidak sah takbir yang menyebut wallahu akbar. Dan ada beberapa syarat takbir yang disebutkan di dalam kitab Taqrirat Sadidah. Takbir adalah rukun qauli, maka bila rukun qauli ini dia wajib untuk dengarkan takbir tersebut dengan kadar dia sendiri kena dengar apa yang dia sebutkan. Dia kena dengar takbir dia. Tu kalau sembahyang sendirian ataupun jadi makmum. Tapi kalau imam sunat sahaja, sunat untuk menguatkan takbir, untuk membaca takbir dengan jahr. Tetapi bagi makmum dan juga munfarid memperlahankan takbir, tetapi mestilah takbir itu dengan kadar dia boleh dengar sendiri apa yang dia sebutkan. Sama seperti rukun qauli yang lain, iaitu membaca surah Al-Fatihah dan membaca tasyahud akhir, salam. Rukun qauli ini dia wajib dengar.
dia wajib dengar dengan kadar wajib dengar dengan, kalau tidak ada halangan pada waktu tersebut, dia akan dengar. Maksudnya kalaulah dia sembahyang dalam keadaan hujan lebat ataupun ada bunyi bising, jadi bila dia bacakan dengan rukun qauli ni, bila dia sebut takbir, dia baca surah Al-Fatihah, dia tak mampu nak dengar. Tapi kita takdirkan kalau tak ada bunyi bising ni, kalau tak ada hujan lebat ni, dia akan dengar, maka dah sah solatnya, dah sah rukunnya pada waktu tersebut, sekalipun dia tidak dengar takbirnya, dia tidak dengar rukun qauli yang dia sebut. Sebab mendengar dekat sini ayyasma'a bil quwwah, maksudnya dia mampu untuk dengar kalau tak ada bunyi bising. Jadi ni mungkin salah satu syarat yang mungkin ada sebahagian di kalangan kita yang agak terlepas pandang. Bila angkat takbir, dia sekadar menyebut dengan mulut tapi tak keluar bunyi suara tu. Jadi dia sebut, dia baca tapi tak keluar bunyi suara tu. Yang tu boleh jadi juga, selalu juga berlaku macam tu. Jadi perbuatan macam ni tidak sah takbir. Sebab menggerakkan dengan mulut tak semestinya keluar suara yang dia boleh dengar. Jadi dia kena gerakkan dengan mulut dan keluarkan suara, maksudnya dengan nafas tu, dengan nafas yang keluar tu kita akan dengar apa yang kita baca. Jadi macam tu dah sah dah. Jadi tak boleh sekadar menggerakkan mulut tanpa kita mendengar apa yang kita baca. Rukun qauli sahaja, iaitu takbir, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir dan salam. Jadi ini rukun qauli yang wajib dia dengar. Antara syarat lain bagi takbir adalah mesti dalam berbahasa Arab. Mesti di dalam bahasa Arab. Jadi berbeza dengan surah Al-Fatihah dan tasyahud akhir. Takbir kalau bagi seorang yang tidak mampu untuk menuturkan takbir di dalam bahasa Arab, wajib dia untuk belajar. Tetapi kalau tidak sempat, contohnya bagi seorang yang baru masuk Islam, jadi tak sempat untuk nak belajar dalam bahasa Arab, jadi dia tak mampu nak tuturkan takbir tu di dalam bahasa Arab, dia boleh terjemahkan takbir tu di dalam bahasa dia. Begitu juga dengan tasyahud akhir, begitu juga dengan salam, boleh diterjemahkan ke dalam bahasanya kalau dia tak sempat untuk nak belajar bahasa Arab. Sebab untuk nak mengelakkan daripada keluar waktu solat, jadi dia tak sempat nak solat, jadi dia perlu juga solat, tapi dia perlu terjemah kepada bahasa dia. Berbeza dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kalau tidak mampu untuk bacakan di dalam bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Kerana surah Al-Fatihah adalah daripada Al-Quran. Jadi kalau diterjemahkan akan hilang i'jaznya, akan hilang mukjizatnya. Jadi surah Al-Fatihah tidak boleh diterjemahkan. Bagi yang tak mampu untuk nak baca surah Al-Fatihah, dia perlu baca zikir, mana-mana zikir yang panjangnya sama ataupun lebih panjang daripada zikir kadar ayat di dalam surah Al-Fatihah tu. Kalau tak mampu nak baca mana-mana zikir, tak boleh diterjemahkan juga. Sebaliknya dia kena diam dengan kadar panjang surah Al-Fatihah tu sebelum terus masuk ke rukun yang selepas itu. Jadi surah Al-Fatihah rukun qauli surah Al-Fatihah tidak boleh diterjemahkan, selain daripada tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa qaum. Yang boleh diterjemahkan adalah takbir dan tasyahud akhir, kalau tidak sempat untuk nak belajar dan bimbang akan keluarnya daripada waktu. Dan syarat lain bagi takbir adalah menyebut dengan lafaz akbar. Jadi tidak boleh datangkan dengan isim tafdhil yang lain seperti aqwa, tidak boleh. Sebaliknya mesti sebut dengan akbar. Dan tidak boleh dimatkan hamzatul jalalah. Allahu akbar itu tidak boleh dipanjangkan. Allahu akbar tidak boleh dipanjangkan hamzatul jalalah kat situ. Yang boleh dipanjangkan adalah Allahu akbar. Jadi alif di dalam Allah tu, yang tengah tu, yang tu boleh dipanjangkan. Tetapi di dalam takbiratul ihram panjangnya tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Dan kita akan baca juga dekat sunat yang berikutnya, dekat mat di takbir itu sunat untuk disederhanakan. Jadi tak terlalu panjang dan juga tak pendek. Tidak terlalu pendek untuk nak sempatkan untuk bagi masuk niat,
tidak terlalu panjang untuk nak elakkan daripada masuknya was-was. Jadi itu lagi antara syarat takbir an la yazida wawan qabla al-jalalah, maksudnya yang kita sebutkan tadi, tidak tambah huruf waw sebelum huruf sebelum hamzatul jalalah. Tak boleh sebut wallahu akbar, tetapi kena baca Allahu akbar. Jadi itu syarat itu sunat yang ke-26, iaitu qat'u hamzatil jalalah fi takbir. Kita bacakan sunat dan kita bacakan juga sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan perkara sunat tersebut. Lagi ada tambahan di dalam kitab Taqrirat Sadidah, ada permasalahan berkenaan dengan takbir. Antara syarat takbir juga, dia perlu sambung di antara Allah dan akbar. Dia perlu sambung di antara dua perkataan tu, dan dia tidak boleh putuskan di antara dua perkataan tu dengan sukut. Tetapi disebut oleh para fuqaha juga, keadaan apakah hukum memasukkan menambah lafaz di tengah-tengah dengan lafaz bahasa Arab, menambah lafaz di tengah-tengah Allahu akbar. Contohnya dia sebut Allahur Rahmanu akbar, ataupun Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Dia tambah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa hukum tambah perkataan macam ni? Kata fuqaha, diharuskan, maksudnya dibolehkan. Maksudnya kalau buat macam tu tak batal takbir dia, masih lagi sah. Cuma akan bersalahan dengan sunat. Dan kita, kalau kita buat satu perkara yang bersalahan dengan sunat ataupun meninggalkan sunat di dalam solat, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, yang kalau di dalam berjemaah boleh menghilangkan pahala, boleh menghilangkan fadilat jemaah. Jadi apa yang kita amalkan, yang itulah yang dah sebaiknya, Allahu akbar. Cuma ulama bahas juga tentang hukum menambah lafaz di tengah Allahu akbar ni. Antara tujuannya adalah untuk nak memberi kelonggaran kepada yang dia tidak mampu untuk nak masukkan niat ketika takbir. Bila dia tak mampu untuk masukkan niat ketika takbir disebabkan takbir itu Allahu akbar dengan tempoh yang pendek tu, dia tak sempat nak hadirkan niat pada waktu tersebut, diberi kelonggaran kepada dia untuk tambah perkataan tidak lebih daripada dua. Dia boleh sebut Allahur Rahmanu akbar ataupun Allahur Rahmanur Rahimu akbar, diberi kelonggaran kepada dia. Jadi ini antara faedah, kenapa ulama membahaskan perkara yang macam ni di dalam kitab. Dan apa yang kita amalkan, yang tu dah sah dah. Cuma dia tak boleh lebih daripada dua perkataan, tak boleh lebih daripada dua lafaz. Jadi boleh Allahur Rahmanur Rahimu akbar boleh, tapi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar, yang tu tidak sah, sebab dia dah lebih daripada dua perkataan. Baik, sunat yang berikutnya, sunat yang ke-27, raf'ul yadaini ma'abtidai takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Jadi ni dah mula nak cerita tentang mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika mula takbiratul ihram. Hukum mengangkat tangan adalah sunat. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan bila nak mengangkat tangan, sunat untuk dia mulakan mengangkat tangan tu dengan lafaz takbir Allahu akbar. Sunat untuk dia mulakan dengan lafaz takbir, dan sunat untuk dia tamatkan takbir, dia tamatkan angkat tangan tu, dia letak tangan dia di dada dengan penghujung takbir Allahu akbar. Jadi mengangkat tangan adalah sunat, dan ketika mengangkat tangan tu ada sunat yang lain pula, sebab kita akan bicarakan tentang keadaan mengangkat tangan, macam mana kedudukan tapak tangan, macam mana kedudukan jari. Itu semua akan menambah sunat-sunat yang lain. Jadi ditambah oleh disebut oleh Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami, sunat yang ke-28, an la turfa'al yadani ila qaddama raf'an inda takbir. Ketika mengangkat takbir, dia tidak mengangkat
kedua tangannya tu ke hadapan, tu termasuk dalam perkara sunat. Jadi mengangkat takbir tu, kedudukan tangan dia adalah dekat bahu macam ni. Kedudukan tangan dia di bahu. Jadi kalau dia tak letak kedudukan tangan dia di bahu, contohnya di hadapan, dia angkat takbir macam ni, yang tu tidak sunat, yang tu bersalahan dengan sunat. Ya. Dan juga sunat yang ke-29, tidak membelakangkan tangannya, alla tarudda ilal mankibain. Alla tarudda ilal mankibain. Dia tidak meletakkan tangan dia terus ke kedua tapak tangan dia ni terus ke belakang. Jadi dia tapak tangan dia tu tak bersamaan dengan bahu. Tak bersamaan dengan bahu. Sunat yang ke-30, an yajharul imamu bitakbir. Jadi imam kena sunat bagi imam untuk membaca takbir dengan kuat. Disunatkan bagi imam dan tidak disunatkan bagi makmum, kecuali bagi muballigh yang menyampaikan takbir imam kepada makmum. Jadi dia makmum, Nabi dia sampaikan takbir imam kepada makmum kepada keadaan kalau takbir imam tu ataupun takbir imam ataupun i'tidal tidak mampu, tak boleh nak didengar oleh makmum yang lain. Mungkin disebabkan terlalu ramai ataupun dalam keadaan sembahyang di dalam satu tempat yang ada banyak bilik contohnya. Jadi imam akan duduk dekat satu tempat. Jadi di belakang dia tu ada bilik-bilik yang lain. Jadi ada sebahagian makmum akan masuk ke bilik ni, akan masuk ke bilik ni. Jadi mungkin takbir imam tu tak mampu untuk nak didengar oleh sebahagian makmum yang duduk kat dalam bilik tu. Jadi disunatkan bagi muballigh untuk untuk sampaikan takbir imam kepada makmum. Jadi dia sebut dengan kuat juga, dia sebut takbir tu dengan kuat. Dan muballigh tak semestinya seorang. Muballigh ramai pun boleh jadi ramai. Tu dalam keadaan kalau ada macam situasi tadi, contoh yang tadi tu, kalau ada banyak bilik contohnya. Jadi setiap bilik dia akan ada satu muballigh untuk nak sampaikan takbir imam kepada makmum. Cuma bagi muballigh, dia sewaktu dia angkat dia takbir tu, dia mestilah untuk niatkan, dia boleh niatkan untuk nak tabligh, untuk nak sampaikan takbir imam ataupun dan dia niatkan itu sebagai perbuatan sunat dia di dalam solat ataupun perbuatan wajib kalau itu adalah takbiratul ihram. Dia tidak boleh itlaq, dia tidak boleh semata-mata untuk sebut, dia tidak boleh sebut takbir dengan dia tidak niatkan sebagai takbir dia tu untuk nak tabligh, dan dia tidak niatkan sebagai perbuatan solat dia. Kalau dia itlaqkan, boleh batal solat dia. Jadi ini adalah bagi muballigh. Syarat yang ke-31, sunat yang ke-31 atau at-tawassutu bainal maddi wal qasri fi takbir. Pertengahan sederhana di antara mad dan qasar di dalam takbir. Jadi di dalam takbir Allahu Akbar, mad dia tu sunat untuk disederhanakan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang kita sebut tadi, tidak terlalu panjang, dan kalau panjang tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Tidak disunatkan untuk memanjangkan takbir, tidak disunatkan untuk panjangkan mad di dalam takbir, sebab dia boleh memasukkan, dia akan boleh mengakibatkan berlaku was-was. Selagi kita akan suatu takbir itu kita akan jadi was-was, akan ada gangguan syaitan yang kita akan rasa niat kita tadi dah masuk ke belum. Jadi akad takbir dengan ringkas Allahu Akbar, masuk niat maka dah dikira sah. Boleh hadirkan niat pada waktu tu dikira sah. Kalau dipanjangkan takbir, contohnya dalam keadaan yang ni, bagi orang yang dia tak selamat daripada was-was, bila dia nak hadirkan di dalam niat dia tu ke semua perkara sunat, dia nak hadirkan makmum, niat makmum, dia nak hadirkan niat imamah, nak hadirkan niat menghadap kiblat, nak hadirkan niat rakaat, dia nak hadirkan ke semua niat-niat. Jadi dia boleh jadi was-was. Kok dia waktu dia hadirkan niat-niat yang sunat tu, dia was-was, adakah niat fardu tadi dah masuk?
Niat fardu tadi dah masuk masuk gedak lagi. Niat ta'yin tadi masuk gedak lagi. Jadi was-was ni antara sebab boleh berlaku dia terlalu panjangkan, terlalu sangat panjangkan takbir, dan dia sibukkan dengan niat-niat yang sunat. Jadi kita perlu bagi perhatian pada niat yang wajib itu, dan kita sederhanakan takbir. Maka itu adalah kaedah yang cara yang paling tepat lah. Cara yang paling tepat yang bertepatan dengan sunat. Sunat yang berikutnya yang ke-32, antakunal yadani maksyufah. Jadi ketika takbir di dalam solat, sunat bagi musolli adalah untuk untuk buka tangan dia. Jangan untuk tak pakai sarung tangan lah, tak biarkan tangan dia tertutup. Ni dalam keadaan kalau dia tak pakai sarung tangan pun, kalau tangan dia terbuka sekalipun, dia tidak tak mendatangkan mudarat. Ni bagi yang ni lah, kalau bagi dekat setengah negara yang sejuk, jadi dia kena pakai sarung tangan untuk nak elakkan daripada sejuk yang boleh mudarat kan. Jadi pada keadaan ni maka tidak dimakruhkan pada dia untuk pakai sarung tangan. Tapi kalau tak ada sebab-sebab yang tadi, dimakruhkan untuk pakai sarung tangan. Dimakruhkan untuk tutup tangan dia, sebab sunat adalah membiarkan tangan dia terbuka. Jadi membuat perkara yang bertentangan dengan sunat itu adalah makruh. Sunat yang ke-33, antakuna ila jihatil Ka'bah, mengangkat tangan ke sudut Kaabah, menghadap ke Kaabah. Jadi bila dia angkat tangan dia tu, tapak tangan dia akan menghadap ke Kaabah, macam yang kita buat. Faham di sini, kalau tangan dia tak menghadap ke Kaabah, maka perbuatan ni bersalahan dengan sunat. Contohnya macam mana kalau dia angkat takbir macam ni. Ada ramai kan angkat takbir macam ni. Cerita tentang angkat takbir ni memang perangai macam-macam. Banyak keadaan angkat takbir yang semuanya tak tepat dengan sunat, tidak kena dengan sunat. Jadi ada yang tangan yang ke depan, ada tangan yang di dada. Sunat yang betul, kedudukan tangan dia macam ni, dekat telinga. Nanti kita akan baca, jari dia kena bertentangan dengan atas telinga, ibu jari dia kena bertentangan dengan cuping telinga yang di bawah ni. Dan kedudukan dia mesti sama dengan bahu. Jadi yang selain daripada itu semua selain daripada tu tak sunat. Contohnya letak tangan di hadapan, letak tangan di dada, ataupun besar sangat dia punya takbir dia. Jadi perbuatan macam tu bersalahan dengan sunat. Cuma kita kena faham, angkat tangan sendiri di dalam takbir adalah sunat. Jadi yang tambahan daripada perkara sunat tu adalah untuk nak mendapatkan secara penuh pahala sunat. Tapi kalau didatangkan dengan selain tu, disebut yang bagi contoh tadi, masih lagi sah solatnya, cuma tak bertepatan dengan sunat. Jadi kalau siapa yang biasa tengok di media sosial, di Facebook ke di mana-mana, ada orang dia akan buat dua rajah, dia akan buat dua gambar. Contohnya kawan ni angkat takbir macam dia letak tangan macam ni. Lepas tu kawan seorang lagi dia angkat takbir tangan macam ni. Dia letak dekat kawan yang angkat takbir rendah tu, dia letak pangkah, yang ni dia bubuh right. Ataupun dalam keadaan lain, waktu duduk tahiyat akhir, yang kawan ni dia tak pacak, seorang ni dia tak pacak dia punya tapak kaki, dia letak pangkah. Yang seorang lagi dia pacak tapak kaki dia letak, dia tandakan dengan right. Jadi kita tak pastilah apa yang buat gambar rajah, yang buat gambar macam ni, kita tak pasti apa maksud dia. Adakah maksud dengan salah dengan pangkah tu, adakah tidak sah, ataupun maksud dia tidak bertepatan dengan sunat. Tapi pos yang lebih kurang macam ni dia kurang tepat lah, sebab dia boleh kita akan jadi salah faham. Kita ingat, kita akan tengok nanti yang dia letak pangkah ni kesemuanya salah, dan kesemuanya akan mengakibatkan batal sembahyang. Sebaliknya tak batal. Yang tepatnya adalah perbuatan macam ni tidak seperti sunnah yang tepat, tidak seperti sunnah yang boleh mendapatkan pahala sunnah yang penuh. Tapi dengan sekadar angkat tangan, dengan sekadar duduk saja dalam tahiyat, itu dah boleh mendapatkan, dah boleh sah solatnya. Jadi dia perlukan kepada penerangan. Jadi pos-pos yang macam ni
gambar-gambar yang macam ni yang dibuat di media sosial ada eloknya juga, ada bagusnya juga untuk kita belajar. Cuma perlukan kepada penerangan. Jadi post yang lebih kurang yang macam tu, dia tak bagi penerangan, dia letak gambar, terus dia letak pangkah. Kita boleh faham kata, oh ni tidak sah sembahyang dia. Padahal yang salah tu adalah tidak sunat saja, bukannya sampai salah sampai ke tahap batal sembahyang dia. Jadi kita kena faham perkara sunat di dalam solat. Macam angkat tangan tadi tu, angkat tangan dah sunat dah. Jadi angkatlah tangan macam mana sekalipun akan dapat pahala sunat. Lepas tu dia angkat tangan pula bertepatan dengan hukum sunat yang lain, maka akan dapat pahala sunat yang lain. Jadi dia angkat tangan, dia letak dekat telinga bersamaan dengan bahu, telapak tangan pula menghadap ke kiblat, dia akan dapat pahala sunat yang lain. Tetapi dengan sekadar mengangkat tangan saja akan dapat satu pahala sunat, iaitu pahala mengangkat tangan. Sunat yang ke-33 tadi, antakuna ila jihatil Ka'bah, tapak tangan mesti menghadap ke tapak tangan sunat dihadapkan ke Ka'bah. Jadi bukan macam ni lah, bukan kat takbir macam ni. Yang ke-24, tafriju asabi'il yadain. Sunat yang ke-24, merenggangkan jari-jari kedua tangan. Tu satu sunat, merenggangkan jari, maksudnya tidak rapatkan jari. Sunat yang ke-35, an yakuna tafriju wasatan. Renggangan jari tu pula wasatan, sederhana. Jadi dia tak buka luas sangat, dia tak tutup, dia tak buka sikit, dia tak buka luas sangat. Jadi sunat kepada dia untuk buka jari tu satu sunat dah. Dia tak letak macam ni, dia buka sikit jari tu dah satu sunat dah. Sunat yang lain pula untuk dia sederhanakan bukaan dia. Jadi yang macam yang kita buat selalu, yang perbuatan ni tidak perlukan kepada takalluf. Kalau kita nak buka tapak tangan kita nak buka luas tu, dia akan perlukan pada sedikit daya. Dia perlukan sedikit takalluf. Kena buka luas macam tu. Kena buka luas macam ni, dia akan perlukan sedikit takalluf. Tapi kalau kita angkat dengan keadaan biasa, dengan keadaan relax, dia akan jadi macam ni lah. Kita tak tutup, tak buka, dia akan jadi relax macam ni. Buka secara sederhana. Yang ke-36, an yuhadhiya bi ibhamihi syahmata udhunaih. Sunat yang ke-36 untuk bersamaan ataupun bertentangan ibu jari dia dengan syahmata udhunaih. Jadi jari ni dalam bahasa Arab kita panggil sebagai ibham. Ibham, cuping telinga dipanggil sebagai syahmatul udhun. Syahmata udhunaih, kedua cuping telinga. Jari ni dipanggil sebagai ibham. Jari ni sunat untuk diletakkan bersamaan dengan cuping, maksudnya dekat dengan cuping telinga kita. Jadi kalau kita nak letak bersamaan, lebih kurang macam ni lah, dia akan sama. Jadi tak perlu sama, memang kena sebiji sama. Kalau tak pembaris dia akan sama tak? Dengan kadarnya, kalau kita angkat tangan, jari kita tu akan duduk kat cuping telinga. Jadi bukannya nak kena letak pembaris bagi sama apa semua tak. Hanya sekadar kita angkat tangan, letak dekat cuping telinga. Dan juga syarat sunat yang ke-37, an yuhadhiya bi ru'usil asabi' a'la udhunaih. Bersamaan ataupun bertentangan kepala jari, hujung-hujung jari ini a'la udhunaih, dengan atas telinga dia. Jadi bila seorang tu dia angkat takbir, ibu jari dia dah duduk dekat telinga, automatik hujung jari dia akan duduk dekat atas telinga dia. Jadi dipaham kat sini dengan kadar ni lah, dengan kadar sederhana, dengan anggaran bila kita angkat macam tu. Jadi maksudnya cuping telinga dia tak duduk dekat tempat yang lain, duduk di dagu ke, angkat takbir macam tu ke, ataupun jauh sangat ke. Jadi difaham kat sini, angkat takbir, duduk ibu jari dekat dengan cuping telinga, dan hujung jari atas ni bertepatan dengan atas telinga kita. Jadi itu adalah sunat yang paling tepat, yang kebanyakan kita amalkan lah. InsyaAllah kebanyakan kita amalkan. Jadi boleh elakkan daripada takbir-takbir yang selain daripada sunat ni, takbir tangan ke depan ke, tangan ke belakang ke, ataupun tinggi sangat ke. Kita akan jumpa takbir-takbir yang pelik-pelik ni di masjid selalunya. Silat kita jugalah, sebab duk berhati dekat perbuatan orang. Kita kena fokuskan kepada ibadat kita di mana-mana sekalipun. Cuma kita kena ni lah, kita kena tunjuk ajar bagi yang kalau kita nampak buat lakukan takbir yang tak bertepatan dengan sunat, kita ajarkan macam mana sunat yang tepatnya.
macam mana sekalipun yang rukun, yang wajib adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan niat. Yang tu saja yang wajib. Adapun yang lain daripada itu adalah sunat. Jadi sunat ni yang dah tentunya yang paling penting adalah ni lah, kalau seorang tu tak sempurna pada rukunnya, dia perlu wajib untuk perbetulkan rukunnya dulu. Adapun perkara sunat ni adalah untuk kita nak dapatkan fadilat-fadilat, untuk nak dapatkan fadilat penuh di dalam solat, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan pada sunat yang ke-38, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.